أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Kata Allah dalam ayat yang ke-20, bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Kita orang Islam, kita diajar keluar daripada rumah, kita baca apa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kita baca ayat tersebut, kita baca kalimah tersebut bila kita keluar rumah, kita tak takut siapa dah. Pasal apa? Aku dah serahkan diri aku ni kepada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Kita iktiraf diri kita, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan apa yang datangnya dengan Allah, maksudnya datang daripada sisi Allah. Kita ucapkan kalimah tersebut, insya-Allah kita dah tak takut dalam hati kita. Allah akan jaga kita. Pernah berlaku dalam sirah Nabi SAW. Satu ketika saat Nabi dalam permusafiran, Nabi berhenti seketika di satu kawasan rehat. Dan waktu Nabi nak berehat, para sahabat biarkan Nabi untuk mendapat privacy, letak jauh sikit ataupun duduk jauh sikit daripada perkumpulan para sahabat yang lain supaya Nabi dapat berehat. Nabi duduk di bawah sebatang pohon, rehatkan batang tubuh baginda. Dalam tak sedar tiba-tiba datang seorang musuh. Apa musuh ni buat? Dia acukan senjatanya di leher Nabi SAW dengan tanyanya, wahai Muhammad, sekarang siapa yang dapat selamatkan engkau? Senjata sudah di leher. Kita tahu logik akalnya, kalau sudah senjata itu di leher, kesudahannya mati. Tapi cuba lihat betapa yakinnya Nabi SAW dengan apa yang baginda imani, dan kita juga kena beriman sedemikian rupa. Nabi dengan tegas, jawapan baginda satu. Bila mana dia tanya siapa yang dapat selamatkan kamu sekarang, apa jawapan Nabi? Allah. Lelaki tadi yang nak sembelih Nabi, yang nak bunuh Nabi, terkejut dia. Dalam sangkaan dia, pasti Nabi akan jawab, dah tak ada siapa-siapa yang boleh selamatkan aku. Tapi yakinnya Nabi kepada Allah, Nabi sebut dengan yakin, Allah yang selamatkan aku. Allah. Dengar kalimah ni, terkejut lelaki tadi, terlepas senjata dia. Nabi ambil senjata, ubuh kat leher dia. Sekarang siapa yang dapat selamatkan kamu pula? Sekarang siapa yang dapat selamatkan kamu pula? Orang-orang yang tak ada Tuhan yang sebenar yang namanya Allah, yang diyakini boleh menyelamatkan diri dia. Waktu ketika mana dia senang, dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Waktu dia susah, dia tahu Tuhan yang disembah itu pun takkan boleh selamatkan dia. Laki itu kata, sekarang ni memang tak ada sesiapa melainkan kamu, wahai Muhammad. Nabi lepaskan dia. Dia balik kampung, jumpa dengan masyarakat dia, bagi tahu tentang kebaikan Nabi, pakat peluk Islam belaka. Tapi inilah keadaan yang diceritakan daripada sirah, menjelaskan kepada kita bahawasanya nikmatnya kita beragama Islam, beriman dengan iman yang benar. Dalam dada kita ni takkan ada ketakutan kepada yang lain selain daripada Allah. Keyakinan kita yang mampu tolong kita dalam apa juga saat sukar, tak ada yang lain melainkan hanya senya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hujung ayat ni Allah kata, orang kafir walaupun mereka tahu hakikat ini, tetapi kenapa mereka masih lagi memilih yang lain daripada Allah untuk dijadikan sebagai pelindung? Dan mungkin sebahagian daripada kita dalam keadaan dia mengaku Muslim pun, dia masih lagi belum mampu untuk menyempurnakan imannya yang sebenar terhadap kekuasaan Allah, sampai dia pakai tangkal, sampai dia simpan azimat. Dia tak boleh yakin ke yang Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Tuhan yang akan memelihara dia
bukan yang namanya tangkal dia, bukan yang namanya azimat dia. Orang bila kita sebutkan macam ni, dia berhujah, ustaz, tangkal azimat yang kami pakai ni tak lebih kurang macam kita pakai tali pinggang keledar kalau kita ni naik kereta. Tak lebih kurang macam kita pakai helmet kalau kita naik motor. Apa bezanya antara tangkal azimat dan juga yang namanya topi keledar dan juga tali pinggang keledar? Bezanya besar, tuan-tuan. Topi keledar dan juga tali pinggang keledar kita tu scientifically proven, ianya adalah sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai sebab untuk diri kita ini dilindungi secara asasnya, walaupun keyakinan kita tetap perlindungan itu datang daripada Allah. Scientifically itu maksudnya ada asas dah kita kata pakai topi keledar untuk lindung kepala kita. Alah, orang kata kalau pecah, pecah juga. Ya. Tetapi kita tahu daripada kajiannya, daripada pemerhatiannya, itulah sesuatu yang ada asasnya. Kalau kita bubuh atas kepala kita ni, insya-Allah ianya meminimalkan kesan terhadap kepala kita dengan izin daripada Allah. Tapi yang orang pakai daripada tangkal dan juga azimatnya, apa asasnya yang ianya boleh dijadikan sampai jadi pelindung? Kadang-kadang azimat itu lebih kecil daripada tangan si pemakai. Tangan awak itu sebenarnya yang melindungi azimat itu. Kalau orang lain datang potong, azimat itu pun akan terpotong. Alang-alang pakai tangkal azimat tu, pergi ambil baju besi tu, buat tangkal azimat. Pakai baju besi dari hujung kepala sampai hujung kaki. Pergi mana-mana pun bergeraklah pakai tu. Orang tusuk pun insya-Allah tak lut. Adalah namanya, kalau betul-betul nak namakan sebagai tangkal, katalah itu nak nama sebagai tangkal, adalah asasnya. Ada keadaan-keadaan yang Tuhan kadang-kadang mendatangkan ia sebagai ujian kepada manusia. Kebetulan balik daripada dapat tangkal, jalan, terhindar pada ketika itu satu musibah. Maka dia kata, oh, sebab tangkal inilah yang menyebabkan aku terhindar daripada musibah itu. Senang je. Kalau betul tangkal itu dapat menghindarkan kamu daripada musibah, cuba pakaikan saat ketika mana datangnya malaikat maut. Agak-agak lepas ke tidak tangkal tu nak bagi tolak malaikat maut supaya tak datang, tak mati sampai bila-bila? Boleh ke tidak? Tak boleh. Kita tahu. So, untuk apa tangkal tu diambil? Melainkan kadang-kala ia pekerjaan syaitan untuk nak memesongkan akidah manusia, maka diletakkan tangkal itu sebagai sesuatu yang disangka-sangkakan dapat melindungi diri, sedangkan ia tidak ada apa-apa yang mendatangkan mudarat ataupun manfaat sama sekali. Itu yang Tuhan sebut dekat hujung ayat, inil kafiruna illa fi ghurur. Sebenarnya orang-orang kafir itu, mereka itu terpedaya dengan sangkaan-sangkaan. Kononnya benda-benda yang diambil selain daripada Allah sebagai pelindung, sebagai tempat untuk mereka bermohon keselamatan, tiba-tiba mereka berhasil mendapatkan dalam beberapa bahagiannya. Di situlah mereka katakan, oh, betullah apa yang kami ambil selain daripada Allah sebagai sembahan, tempat kami minta pertolongan di kala mana kami dihimpit dengan kesusahan. Beli tangkal 25,000, dia kata ini power punya. Nanti kan datang seorang orang lain offer pada dia, abang, ini ada tangkal lagi bagus, 50,000. Agak-agak dia tinggal tak tanggal yang pertama, dia mesti tinggal tanggal yang pertama, dia akan ambil tanggal yang kedua. Orang offer, ni lagi power tuan, 75,000. Dia akan tinggal yang kedua, ambil yang ketiga. Nampak tak macam mana dia boleh membatalkan perjanjian-perjanjian dia dengan tangkal-tangkal tersebut? Semudah kita kata dipotong begitu sahaja. Sedangkan orang beriman, bila mana kita once kita yakin Allah itulah pelindung kita, penolong kita, pembantu kita, mula kita melafazkan syahadah sampai kita mati, kita takkan tukar-tukar yang lain. Dialah yang kalau orang tawarkan yang lain daripada Allah, kita takkan terima, sebab kita tahu yang lain tu cuma auta. Yang Allah itulah Tuhan yang sebenar, yang menyelamatkan kita pada semua keadaan-keadaan yang susah yang kita akan hadapi ini. Golongan ini adalah golongan yang tertipu. Sian tuan-tuan. Satu ketika dahulu ada yang datang cerita, ustaz,
Ada orang jual pada saya, ni kayu kokoh, manfaat dia besar ni, ular mari tak patut. Berapa beli bang? 25,000. Telan air liur kita. Kalau lah orang tahu hakikat kayu kokoh tu benda apa, dia mesti tahu kata kena tipu dah aku ni. Siap dakwa kayu kokoh itulah yang disandarkan kepada pembuatan tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kononnya kayu kokoh itulah yang dijadikan kepada pembinaan kapal bahtera Nabi Nuh. Sampai begitu dakwaannya. Orang percaya, beli. Saya tak salahkan kalau tuan-tuan beli kayu kokoh takat nak buat batu cincin, takat cantik, tak ada masalah. Saya pun seronok juga tengok kayu kokoh nampak cantik. Tapi masalahnya keyakinan terhadap ada sesuatu yang lain daripada Allah boleh menyelamatkan kita dalam kemudaratan-kemudaratan yang kalau diukur dengan akal manusia sendiri pun takkan mampu melihat bagaimana satu kayu kokoh dia boleh menyelamatkan kita pada semua mudarat yang tak terbilang. Sedangkan yang menyelamatkan kita daripada keseluruhan kemudaratan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dah tak dengar dah kan? Kilang takut mujarab kayu kokoh tu. Mana ada lagi ke orang pakai? Saya tak salahkan orang nak pakai setakat nak buat tasbih bagi cantik. Silakan. Tapi awak dalam nak mendatangkan sandaran terhadap kayu kokoh itulah yang menjadi penyelamat bagi manusia bagi semua kemudaratan. Tolong bawakan satu keterangan bukti yang jelas lagi nyata, bukan dakwaan yang akhirnya mereka akan membuatkan manusia tertipu akannya. Wal'iyadzubillah. Bukan hanya takat harga yang ditipu pada harga kokoh tersebut, tetapi bahayanya mereka ditipu sampai akidah mereka pun dikucar-kacirkan dengan kepercayaan yang salah. Ini kita tak nak. Jangan buat begitu. Nak jawab depan Tuhan susah. Nak meniaga, meniaga. Siapa pun tak marah. Saya pun bagi. Kalau kata nampak kayu kokoh yang cantik, dia jual dalam batu cincin tu, kadang-kadang kita mungkin beli. Sekadar untuk kecantikan apa yang ada daripada batu cincin tersebut. Tapi kalau dia mula cakap kata, ni beli cincin ni, jadi apa-apa yang mudarat takkan kena punya dengan pakai cincin ni, terus saya reject. Kalau itulah cara awak nak jual kayu cincin ini dengan batu kayu kokoh ni untuk nak buat batu cincin, saya kata itu bukan cara menjual. Nak jual untuk kecantikan, silakan. Tapi jangan datangkan dakwaan yang sampai mengkucar-kacirkan akidah manusia yang sebelum daripada ni pergantungan solid kita dalam hal melindungi kita daripada kemudaratan dan mendatangkan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana mereka boleh tertipu? Mereka hanya tertipu dengan sangkaan-sangkaan yang mungkin berlaku secara kebetulan. Bukan tak ada benda ni. Yang disebutkan sebagai tatayur. Tatayur ni apa dia? Kita percaya dengan sesuatu benda yang kebetulan. Apa yang kita percaya daripada benda itu berlaku secara serentak dengan apa yang kita percaya. Tiba-tiba masuk rama-rama dalam masjid kita. Pakat duk kata jap lagi orang datang. Tengok-tengok betul orang datang. Orang besar datang contohnya. Betul lah orang kata rama-rama masuk rumah ni orang datang. Sedangkan benda itu kebetulan. Tidak ada kaitannya antara rama-rama yang masuk ke mana-mana tempat dengan hadirnya sesiapa. Zaman Nabi pernah berlaku. Saat ketika mana anak Nabi SAW yang namanya Ibrahim meninggal dunia, di luar sana berlakunya gerhana. Orang pakat kata, tengok anak Nabi meninggal sampai gerhana. Sedih dengan kematian anak Nabi. Terus Nabi bangkit. Nabi tegur para sahabat. Nabi kata apa dia? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadikum wala li hayati. Nabi kata matahari dan rembulan itu merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak berlaku sebarang gerhana dia kerana matinya seseorang ataupun kerana hidupnya seseorang. Nabi betulkan akidah manusia daripada mempercayai kebetulan-kebetulan yang berlaku pada kepercayaan terhadap sesuatu benda. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang Nabi cukup jaga, dan inilah yang kita sampaikan. Tambah-tambah akhir zaman ini kita tahu banyaknya manusia-manusia yang nak mengambil kesempatan daripada kejahilan-kejahilan manusia untuk mereka mengaut keuntungan-keuntungan peribadi